Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wa qudatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وآملا صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم تحسنا بعزة والجبروت وتصمنا برب الملكوت وتوكل هذه لا يموت. اللهم نصرف عنا هذا وباء وكنا شر رداء ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم تختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini, dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, imam, hadirin dan hadirat kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita hanya kita pegang adalah rumah Allah mengikut PKP yang awal, berjemaah yang sikit dan kemudian solat Jumaat pun yang sikit. Walau bagaimanapun kita masih dalam perbincangan. Tunggulah SOP yang telah ditetapkan tuan-tuan. Malam ni keluar ko, pagi besok keluar ko, wallahu alam tuan-tuan. Okey, dan yang paling umumnya yang kita sedia maklum, kuliah memang sukarlah sikit, ya, sebab nak melebihi daripada 10 km memang saya tak sampai lah tuan-tuan, kecuali kalau saya datang sini jogging, boleh lah tuan-tuan, ya. Saya jogging kat sini sampailah kot, ya. Kot naik kereta tak sampailah dia, So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya mengharapkan agar teruskan berdoa tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya banyak pesan dan ulang kali saya pesan kat mana-mana kuliah saya dalam tempoh sebulan ni, tolonglah buat 2 perkara, zikir 2 perkara dan hajat 2 perkara tuan-tuan. Dalam keadaan kita buat live ni sekali, tolonglah sama-sama tuan-tuan. Saya minta sangat umat Islam yang ada di Seremban, yang ada di Negeri Sembilan dan yang ada di Malaysia dan bahkan di seluruh dunia tuan-tuan. Kita sekarang ni wabak kita tak kendur-kendur lagi, tak selesai-selesai lagi. Dan kita risau Allah marah dengan kita. Itu yang kita risau. Dan kita hanya pegang Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi dalam keadaan yang sama Allah nak kita berubah dan Allah nak kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mohonlah sesama tuan-tuan, besok rumah Allah kalau tutup sekalipun, kat rumah ada kelapangan, bukan ada kelapangan dah memang lapang dah tuan-tuan. Duduk kat rumah dah lapang dah. Tak ada istilah kata tak lapang dah tuan-tuan. Tolonglah buat 2 perkara, iaitu 2 solat, satunya solat taubat, satu solat hajat tuan-tuan. Saya minta sama-sama buat solat taubat, buat solat hajat. Ya, kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Kita tahu setiap perkara yang ada, yang berlaku, semuanya dengan iradat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Dan dalam keadaan inilah kita berserah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah tunaikan hajat-hajat kita. Mohon taubat, mohon hajat tuan-tuan. Kalau malas juga nak buat tuan-tuan,
Wallahu a'lam. Ya, saya mengharapkan begini kerana apa? Mungkin orang yang dengar kepada saya ni baru 50 orang, baru 100 orang, baru 1000 orang. Takkan di kalangan 1000 ni kalau buat semua tuan-tuan, takkan Allah tak makbulkan doa tuan-tuan. InsyaAllah Allah makbulkan. Tapi janganlah pula kita mengharapkan dia tu. Tak 1000 orang, so dia lah buat. Yang betul-betul buat seorang ya. Maka macam mana nak mustajab tuan-tuan? Mohon taubat, solat hajat. Dua perkara zikir yang wajar kita sama-sama kita buat. La ilaha illallah ya latif tuan-tuan. Setakat ini semua pendekatan para ulama, mana-mana ulama sekalipun, ya, yang mana yang ulama-ulama tertentu semua pegang. Zikir la ilaha illallah ya latif bagus. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Apa-apa aliran dia sekalipun, la ilaha illallah ya latif yang boleh dimanfaatkan. Kalau boleh ya la ilaha illallah dengan ya latif ini janganlah buat 100 je tuan-tuan. Buat 1000 tuan-tuan. Buat 1000 kali la ilaha illallah, 1000 kali ya latif. Saya harap sangat. Kalau tiap-tiap malam buat tuan-tuan, insya-Allah. Dan la ilaha illallah tak lama dah. Ya, kalau la ilaha illallah kalau 100 kali, orang yang biasa la ilaha illallah la ilaha illallah tak sampai 3 minit. Kalau buat 10 kali ganda 1000 baru 30 minit tuan-tuan. Kita tengok TV 13 jam. Takkan 30 minit tak boleh nak buat tuan-tuan. Ya latif saya minta 1000 tuan-tuan. Ya latif pun 1000. Kenapa ya latif Ustaz? Sebab ya latif kita tahu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Maha pelembut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melembutkan dalam keadaan yang berlaku hari ini segera dan selesai berlakunya permasalahan ini tuan-tuan. Kita mengharapkan. Dua, la ilaha illallah ya latif. Bukan tak bagi yang lain, takut tak termampu bawa, takut tak tahu tuan-tuan. Kau mintakan fasafikahumullah, kau mintakan la haula la quwwata illa billahi wala manja minallahi ila ilai. Kan tuan-tuan, hafal tak tu? Apa bondol ustaznya zikir tu kan? Tak roti saya dah. Kan? Ataupun nak bagi lagi ya Rasulullah adrikna, ya Rasulullah agisna. Ustaz, apa bondol tu pula? Nak bagi lagi laisalaha min dunillahi kashifah. Apa bondol ni pula ustaz? Kan yang tu nak kena hurai. Kita pula besok dah tak ada kuliah tuan-tuan. So hurai masuk online kalau panggil saya lah kalau buat online tuan-tuan. Wallahu a'lam kan. Okey. Sekarang semua kena buat online tuan-tuan. Anak-anak pun PDPR dah. Ada kawan saya seorang tu lagi best. Sekolah dah tutup, bertambah bongok lah nak den. Tak ada tuan-tuan. Tapi tak apalah kan. Risau guru-guru kreatif sekarang ni. Cikgu-cikgu kreatif, cikgu-cikgu akan buat yang terbaik untuk anak-anak tuan-tuan. Tapi bersyukurlah anak-anak yang ambil peksa saja pergi sekolah. Biarlah dia pergi sekolah tuan-tuan. Kita doakan dia selamat. Jangan halang budak anak nak pergi peksa tu kan, kesian dia. Patutnya kalau tidak, sekarang ni waktu dia apa? Kerja McDonald tuan-tuan. Kerja McDonald, kerja KFC. Betul tak? Dah habis PM. Macam kita dulu lah kan. Kerja McDonald kan. Macam saya dulu kerja dispatch tuan-tuan. Sedap kerja dispatch. Jumpa kawan yang dispatch, dia kata, lah kau dah jadi ustaz. Dulu perangai kau la ilallah sama lebih teruk daripada Dan. Dia tak tahan tu. Kan kawan-kawan dispatch mengonorkan kita tuan-tuan. Betul lah kan, masa kita jadi dispatch kita buat biasa lah. Bila dah jadi ustaz, kau dah jadi ustaz kan. Wallahu alam, bukan terkenang perangai lemu, tapi adalah nakal sikit tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Taala, la ilaha illallah ya latif. Dan dua perkara kita hajatkan kepada Allah Taala, angkat wabak ni segera. Satu, angkat wabak ni segera, selesai wabak ni segera. Dan kemudian yang kedua tuan-tuan, iaitu bencana alam yang berlaku. Semoga dapat diuruskan dengan baik tuan-tuan, dan tidak berlaku kembali bencana yang berlaku di negeri-negeri tertentu dalam keadaan banjir tuan-tuan. Tolong doakan. Sama-sama kita doakan tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tinggal lagi berapa hari je lagi nak puasa tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi imam kat rumah lagi ke? Ataupun dah rasa syok dah, Ustaz tahun lepas setiap hari jadi imam kat rumah, seronok betul semain tarawih kat rumah. Tak tahu bini kat rumah dah boring dah dengar suara abang lah. Kan asyik baca surah tu Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kan rasa nak pergi duduk roket masjid dan surau. Kita doakan betul tuan-tuan. Sebab kalau ikut keadaan semasanya, tahun lepas
Masuk 200, 300, 6 bulan selesai. Sekarang ni masuk tak ada angkor langsung dah nak tengok tuan-tuan. Ya, dulu kita masuk 100 berderau, ya Allah 100. Sekarang 4000 biasa, relax tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Doalah yang baik-baik. Orang yang sakit cepat sembuh. Orang yang sihat kekal sihat tuan-tuan. Okey, buatlah aktiviti-aktiviti yang bersesuaian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Taala tuan-tuan. Okey, walau bagaimanapun jogging tetap boleh tuan-tuan. Ya, insya-Allah tuan-tuan ya. Jogging masih boleh tak apa. Cuma lokasi kena ubah sikit tuan-tuan. Ya, selalu ubah lokasi yang sedap-sedap. Sekarang lokasi kena yang biasa-biasa ya tuan-tuan. Okey. Yang penting kita doa kepada Allah Taala insya-Allah. Siapa yang semayang kat surau kat masjid, munajatlah banyak sikit. Ya, tapi janganlah mengharapkan orang yang surau kat masjid munajat. Kita kat rumah pun sekalilah bermunajat kepada Allah Taala. Okey. Kalau bahasa macam surau maksimum 5 orang contohnya, gele-gele lah kan. Gele-gele kau pergi. Tapi benda macam ni kadang-kadang jarang nak pergi dah kan. Sebab apa? Dia berderau nak jadi imam tuan-tuan. Tak ada masalah dia. Buatlah yang terbaik insya-Allah. Okey. Seterusnya kita kongsi perkongsian kita tuan-tuan dalam kitab Indahnya Solat Berjemaah. Hari ini kita masuk kanak-kanak lelaki mumayyiz masuk ke dalam saf. Betul tajuk kita hari ini muka surat yang ke-56. Betul ya? 2 orang makmum lelaki. Okey. So kanak-kanak dah selesai dalam masuk saf yang berkaitan tuan-tuan. Yang kita tahu duduk hujung. Kalau dia berasa pada saf yang pertama, belakang dia tak ada orang, duduk yang belah hujung tuan-tuan. Okey. Kemudian 2 orang makmum lelaki. Maka jika makmum ialah 2 orang lelaki dan lebih, 2 orang kanak-kanak yang telah mumayyiz dan lebih, atau seorang lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak yang telah mumayyiz, maka kedudukan mereka adalah bertepatan dengan kedudukan di belakang imam. Jarak di antara tumit mereka dengan tumit imam disunatkan supaya tidak melebihi 3 hasta. Sebagai rujukan, sila lihat gambar rajah yang ditunjuk tuan-tuan. Pertama, gambar rajah dia 2 orang makmum lelaki. Imam seorang, makmum 2 orang kat belakang. Itu biasa kita faham. Sedia maklum. Yang kedua, 2 orang kanak-kanak lelaki. 2 orang kanak-kanak lelaki ni berlaku kat rumah. Kita bapa, anak kita 2 orang budak tuan-tuan. So, bapa duduk depan, 2 kanak-kanak dekat belakang. Jangan dengan 2 pula. Kau ikut semayang dengan pakcik, kau ikut saf mana kanak-kanak kat belakang kali. Jauh yang ambil tuan-tuan. Dia jangan lebih daripada 3 hasta tuan-tuan. Okey. Seorang makmum lelaki dan seorang kanak-kanak mumayyiz. Maknanya ada 3 orang, seorang imam, seorang lelaki dewasa, seorang lagi kanak-kanak mumayyiz. Tak perlu dah nak jarakkan. Maknanya imam lelaki berkenaan, kanak-kanak sebaris je, tak perlu. Just letak imam, 2 lelaki kat belakang tu. Maknanya lelaki dan juga kanak-kanak mumayyiz tersebut. Okey? Sekarang ni anak-anak kita pun dah ramai dah. Nak kenal dia mumayyiz dah senang. Dan kemudian kita pun dah sedia maklum. Ramai dah khatankan anak masa kecil dah. 6 tahun dah khatan, darjah 1 dah khatan tuan-tuan. So senanglah dia. Kita punya kiraan kita nak kena dia mumayyiz ke tak mumayyiz dengan khatan tuan-tuan. Tapi janganlah pula 4 tahun dah mumayyiz ke ni. Kan 4 tahun belum tentu mumayyiz lagi tuan-tuan. Tak ada kenal di antara baik dan buruk tuan-tuan. Okey. Saf makmum dewasa dan saf kanak-kanak. Seperti gambar yang kita sedia maklum dan biasa kita praktikkan. Imam lelaki dewasa, kemudian lelaki kanak-kanak tersebut. Okey. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam perkongsian ini tak perlu risau dalam bab makmum yang dikatakan. Dalil yang menunjukkan perkara di atas ialah an Jabir qala qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba fajitu faqumtu ila janbihi an yasarihi fanahani faja'alani an yamini faja'a sahibun li fasafafna khalfahu fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saubin wahidin mukhalifan baina tarafai. Hadis ini memberitahu bahawa daripada Jabir, beliau berkata Nabi SAW berdiri menunaikan solat maghrib. Maka aku datang dan berdiri di sebelah kirinya.
Baginda menegahku lantas menggerakkanku ke kanannya. Pertama nak beritahu bahawa bila nak berjemaah, duduk belah kanan, bukan duduk belah kiri. Dalam mazhab Syafi'i, bila masuk belah kiri dia jadi hukum dia makruh. Cuma tengok situasi lah, keadaan dia tuan-tuan. Sebab itulah ramai orang yang takut jadi imam, dia asak duduk kat tiang kanan. Itulah yang berlaku ya tuan-tuan. Okey. Kemudian baginda menegakkan lantas menggerakkanku kanannya. Setelah itu, seorang kawanku datang dan kami pun membuat saf di belakang baginda. Lalu SAW mengimami kami dengan memakai sehelai pakaian yang bersilang pada kedua-dua hujungnya. Bagi kanak-kanak yang telah memais, mereka diharuskan untuk berada di sebelah lelaki dewasa dan membina satu saf. Dalilnya ialah hadis riwayat Anas bin Malik yang akan disebutkan nanti tuan-tuan. Okey? Clear Jelas So maknanya saf yang telah ditetapkan seperti mana yang digambar. Dan saya boleh lajukan kerana apa? Ini yang biasa kita praktik. Tak ada masalah tuan-tuan. Dan biasa kita amalkan. Solat berjemaah dalam keadaan telanjang. Apa maksud dia ni? Kan? Tiba cerita buat telanjang pula. Tak pakaian ke kan? Kita tengok tuan-tuan. Kedudukan imam ialah di tengah-tengah saf solat. Ini berlaku dalam keadaan darurat apabila imam dan semua para makmum tidak berpakaian dan mereka dapat melihat antara satu sama lain dalam keadaan yang terang. Namun begitu, imam disunatkan berada di hadapan makmum apabila berlaku keadaan seperti berikut. Kesemua mereka buta. Berlaku tak keadaan sekarang? Tak ada kan? So jangan pening kepala lah. Jangan pening kepala. Mereka menunaikan solat dalam keadaan gelap, atau mereka menunaikan solat dalam keadaan terang tetapi hanya imam sahaja yang berpakaian. Okey. Kenapa diuraikan perkara ini? Sebab ini berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi ianya tidak berlaku dalam keadaan realiti kita hari ini tuan-tuan. Okey? Sebab apa? Semuanya dalam keadaan menutup aurat tuan-tuan. Okey? Tengok pada gambar, kesemua makmum buta, imam seorang yang buta. Makmum, imam, makmum tuan-tuan, makmum dan juga imam saja yang berpakaian tuan-tuan. Ini dalam keadaan saf-saf yang tertentu. Sekiranya mereka semua tidak buta dan keadaan suasana membolehkan mereka saling melihat antara satu sama lain, maka hukum solat berjemaah adalah sama dengan solat bersendirian bagi mereka. Jika mereka memilih untuk melakukan solat berjemaah, imam hendaklah berdiri di tengah-tengah saf sebagaimana yang disebutkan sebelum ini. Ibnu Arifah pula menyebutkan pandangan daripada Imam Al-Haramain. Keadaan ini apabila mereka boleh berdiri dalam satu saf, jika tidak ruang terlalu sempit, maka mereka boleh berdiri dalam beberapa saf sambil menjaga pandangan mata. Inilah juga yang telah ditetapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', tuan-tuan. Maknanya, dalam keadaan yang tidak melengkapi auratnya, maka tak nampak antara satu sama lain. Lepas tu, bergelap, tuan-tuan. Bukannya dalam keadaan yang torang bendorang, tuan-tuan. Okey, tapi benda ni tak ada dah. Sebab semuanya dalam keadaan yang kita tahu normally hari ini, tuan-tuan. Jika beberapa orang lelaki bersama beberapa orang wanita berhimpun dalam keadaan mereka semua tidak berpakaian, maka wanita-wanita itu tidak dibenarkan untuk menunaikan solat berjemaah bersama para lelaki, sama ada di dalam satu saf atau lebih. Tapi mereka hendaklah berundur, duduk terlebih dahulu dengan membelakang ke kiblat dan menunggu kaum lelaki menyelesaikan solat mereka, begitu juga sebaliknya. Namun sekiranya mereka dipisahkan dan boleh melakukan solat berjemaah bersama kumpulan masing-masing, maka itulah yang lebih afdal, tuan-tuan. Okey? Dah, yang ni tak perlu nak dihuraikan panjang. Kenapa? Tidak ada dalam realiti kehidupan kita, tuan-tuan. Okey? Clear So, seterusnya. Jemaah perempuan. Sunat bagi perempuan untuk menjadi imam kepada jemaahnya yang terdiri daripada kaum perempuan saja, dengan berada di tengah-tengah saf solat. Perempuan bila berjemaah mesti dalam keadaan yang sebaris. Yang imam dia tu tengah-tengah. Tak boleh ambil imam yang hujung. Sama macam mana yang solat biasa, maka samalah juga kepada solat perempuan, tuan-tuan. Cuma dalam jarak dia tu, dia taklah depan macam imam lelaki. Dia jarak dia depan sedikit sahaja. Okey?
Dalil bagi kedudukan ini ialah perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih atau hasan. Hadis mengenai perkara ini juga turut diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Selain itu disunatkan bagi wanita untuk menutup dirinya daripada pandangan ramai, dan itu lebih memelihara diri imam wanita itu. Okey, menutup dirinya. Sebenarnya hukum solat berjemaah bagi keadaan ini adalah sunat saja menurut pendapat yang paling sahih. Namun permasalahan ini turut disebutkan sebagai satu perincian kepada masalah solat berjemaah. Bagi bacaan imam wanita ini, dia tetap disunatkan untuk menyaringkan suara di dalam solat-solat jahriyah. Perkara ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Maknanya dia wajar baca dalam keadaan yang nyaring, tapi bukanlah senyaring-nyaringnya sehingga pakai mic daripada dia baca tu sampai keluar dengar maklumlah dia qari'ah. Sekali dah terbaca satu ayat, dia punya taranum pun menjadi-jadi, tuan-tuan. Dah sampai makmum yang doket tempat lelaki pun dah ikut dia pula jadi makmum. Tak boleh tu. Nyaring dia kebiasaan yang sekadar yang didengari sahaja. Okey? Seterusnya, seorang makmum perempuan. Bila sembahyang berjemaah seorang makmum perempuan, ni masa bila kita buat selalu? Kat rumah satu. Tuan-tuan ada buat lagi tak macam ni? Ada tak buat lagi? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab anak dah siap biak ramai. Sebab dah ramai anak kan. Takkan bapak sembahyang dengan mak diorang tu, kau hajar bapak sembahyang diorang tak ajak anak, betul tak? Tuan-tuan mesti ajak anak sekali. Maka semayang macam ni tak dapat rasa lah. Selalunya dapat rasa masa awal kahwin. Sebab tu saya pergi ceramah khusus kahwin, saya beritahu korang ni nikmat baru kahwin, inilah nikmat dia. Sembahyang berjemaah 2 orang. Lepas dah beranak tak dapat dah. Sebab jadi 4 orang, jadi 5 orang, 6 orang. Kalau 2 orang boleh sembahyang jemaah dalam bilik tuan-tuan. Tapi bila dah ada anak, kat mana sembahyang jemaah? Ruang tamu. Ada yang sembahyang jemaah dekat dapur. Tuan tak tahan? Dekat dapur dia buat sembahyang jemaah tu. Senang nak terus sahur atau buka puasa, tuan-tuan. So maknanya berlaku keadaan demikian. Tapi kalau berdua ni dah, bila dah ada anak itu, memang kita akan sembahyang dengan anak sekali, tuan-tuan. Yang paling syok itu bila bapak jadi imam, ada anak kocik pula, dia tengah rukuk, anak pun panjat belakang, berderau dah. Yang si mak pula, bila pun lama lah bapak nak rukuk ni, bapak berderau nak bangunkan, terjatuh anak. Dia tak tahu nak buat macam mana, tuan-tuan. Di smackdown ni anak dia tu. Kesian anak dia, tuan-tuan. Okay? So siapa yang ada anak kecil kena pandai lah macam mana nak semayang kalau ada anak yang bersama kita, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang budak ni dia pandai. Kali pertama, kali kedua je dia tahu kita dah semayang, dia tak ada dah kacau dah. Dia pandai, tuan-tuan. Budak-budak hari ni dia memang dah ramai yang cerdik-cerdik, tuan-tuan. Okey? Seorang makmum perempuan berimamkan seorang lelaki walaupun dia ialah mahram atau suaminya, maka tempat perempuan itu adalah tepat di belakang imam. Jarak di antara tumit imam dengan tumit makmum perempuan itu disunatkan untuk melebihi jarak 3 hasta, tidak sebagaimana lelaki. Okey? Walau bagaimanapun perempuan mesti belakang daripada lelaki. Dia tak boleh macam ni. Kalau kita saya dengar kan, lelaki bini kat kiri dia kan, dia tak boleh macam mana jemaah yang sama lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki kan tumit dia berjalih pencantuman, tuan-tuan. Dia tetap berada di belakang juga. Okey? Dalam kitab ni mensarankan straight. Maknanya lelaki, perempuan belakang. Tu dia punya saf dia, tuan-tuan. Tidak ada apa-apa permasalahan dalam perkongsian ini. Perkongsian ini disebutkan dalam kitab I'anat at-Talibin. Kedudukan seorang perempuan berimamkan seorang lelaki adalah seperti rajah berikut. Ini kedudukan dia, tuan-tuan. Maknanya imam di depan, belakangnya makmum, tuan-tuan. Kalau kita dah biasa belah kiri, tak ada masalah dah. Yang penting dia punya jarak bukannya sama lebih kurang jarak yang lelaki dengan lelaki, tuan-tuan. Okey?
Hukum mengerjakan solat berjemaah di dalam masa ini iaitu imam lelaki bersama seorang makmum perempuan yang mahram baginya adalah diharuskan walaupun hanya mereka berdua berada di suatu tempat. Begitu juga diharuskan bagi beberapa orang makmum lelaki bersama seorang makmum perempuan. Sekiranya imam atau ada dalam kalangan jemaah lelaki itu merupakan mahram bagi perempuan tersebut. Okey? Ini pada yang mahram sahaja. Jangan pula tuan-tuan pergi surau tu kosong. Kan? Lepas tu tengok ada perempuan pun nak datang sembahyang. Kita pun beritahu, jom berjemaah. Melampau nama tu tuan-tuan. Yang perempuan tu berkata, okey. Itu masalah kan tu. Sebab dia bukan mahram gitu. Dan kita tak tahu dan kita tidak boleh dalam keadaan berdua-duaan walaupun di surau ataupun di masjid tuan-tuan. Okey? Jangan ngadu pula. Dan jangan ngadu juga yang perempuan pula kan. Dia pun rasa aku ni datang seorang, laki tu pun seorang. Inilah peluang laki seorang imam. Tu masalah tu. Tu tak boleh juga tuan-tuan. Lepas tu yang makwa-pakwa. Keluar dah sekian tak boleh. Lepas tu dah pandai berjemaah pula tu tuan-tuan. Itu yang tak agak tu. So kena pandai lah. Kena tahulah tuan-tuan. Okey. Kalangan jemaah lelaki itu merupakan mahram bagi perempuan tersebut. Kalau dia ada mahram dia, tu cerita lain tuan-tuan. Kalau dia ada mahram dia, cerita lain. Contoh dia pergi sembahyang zuhur. Sembahyang waktu zuhur. Imam dia seorang kat depan. Yang makmum itu 2 orang perempuan kat belakang. Dia memang datang. Yang makmum lain tak datang-datang tuan-tuan. So imam kata, kita 3 orang ni, boleh tak kita sembahyang berjemaah ni? Kan sebuah salah pula surau ni. Tu boleh lah. Dia ada mahram dia 2 orang kat belakang. Okey? So benda ni selalu kalau berlaku dekat surau-surau yang jarang jemaah datang. Kat sini tak apa. Jemaah sentiasa hadir tuan-tuan. Tak dapat 2 orang, 25 orang. Kan? Tak dapat 25 orang, 250. Tengok malam ni 250 orang datang. Subhanallah tuan-tuan. Okey? So maknanya insya-Allah tuan-tuan. Okey? Itulah tu. Bila kita cerita pasal berjemaah ni pun kita pun ialah besok kan macam mana keadaan kan. Allah dah bagi peluang dah untuk rajin berjemaah. Ni Allah tutup balik. Kan? Kita ditutupkan balik. So wallahu alam. Tapi kalau dapat peluang-peluang tertentu dibenarkan pula berjemaah, manfaatkanlah sebaiknya tuan-tuan. Janganlah tak manfaatkan. Kalau dia tutup ni sembahyang Jumaat kan, kita dah tak dapat lagi sembahyang Jumaat. Itu yang paling sedih tu. Siapa yang minggu lepas tak pergi sembahyang Jumaat? Kan? Disebabkan tak muek ke apa kan? Mesti sedih tu. Kan? Orang yang pergi sembahyang Jumaat pun sedih. Jangan pula ngadu pula. Yes, minggu lepas dia dah sembahyang Jumaat, minggu ni tak payah pergi. Itu masalah tu. Jangan ngadu tuan-tuan. Okey? Kita tengok apa-apa keputusan dan pandangan daripada pihak atasan. Bagaimana keadaan situasi berjemaah di rumah Allah Ta'ala. Okey? Mudah-mudahan ada hint-hint yang baiklah buat kita. Kalau diberi peluang untuk berjemaah, datang berjemaah. Jagalah SOP yang telah ditetapkan. Tidak supaya tidak berlaku timbul kluster-kluster yang berkaitan di rumah Allah Ta'ala. Kita pun dah terbiasa dah kan. Pergi mana-mana pakai mask kan. Semua dah terbiasa. So, amalkan je lah rutinan tersebut. Okey? Namun sekiranya kesemua lelaki termasuk imam merupakan bukan mahram baginya, maka dia diharamkan untuk berjemaah bersama mereka. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Qala al-hamul maut. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, hindarilah oleh kamu daripada masuk menemui wanita ajnabiyah. Lalu seorang lelaki Ansar bertanya, wahai Rasulullah, sebagaimana pendapat tuan tentang kerabat suami seperti adik-beradiknya, bapa saudaranya dan lain-lain? Baginda menjawab, kerabat suami adalah kematian. Itu lebih berbahaya tuan-tuan. Apa yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW, maknanya hatta sehingga orang-orang yang bukan mahram tuan-tuan. Okey? Kalau yang mahram dia tu cerita lain. Sebab dia melibatkan tentang kerabat suami, maknanya keluarga belah suami. Tak boleh lah, sebab dia bukan mahram. Betul tak? Dia bukan mahram dengan kita, ipar dia ke adik-beradik dia kan. Sebab benda tu lebih
memudaratkan, ya, antara ipar dengan ipar. Kan berlaku timbul dalam keadaan situasi-situasi tertentu. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Okey. Seterusnya, kedudukan makmum perempuan di belakang imam. Mengapakah kedudukan perempuan dalam solat tidak dikiaskan kepada kedudukan lelaki, iaitu di sebelah kanan atau kiri imam? Menjawab soalan ini, kita katakan bahawa terdapat perbezaan yang nyata antara lelaki dengan perempuan, sama ada dari sudut fizikal maupun hukum hakam. Termasuklah hukum hakam yang berkaitan dengan susunan saf solat. Bagi lelaki, ada beberapa buah hadis yang mengkhususkan kedudukannya adalah di sebelah kanan imam jika berseorangan, seperti hadis Ibnu Abbas. Ini jelas. Selain itu, terdapat juga hadis yang melarangnya berada berseorangan di belakang saf, seperti hadis Ali bin Syaiban, Wasibah bin Ma'bad dan Abu Bakrah yang telah ditunjukkan sebelum ini, yang tak boleh tinggal seorang kat belakang. Bila ada dua saf, dia seorang kat belakang tu, mesti ada sama dengan orang yang lain, tuan-tuan. Manakala bagi seorang perempuan pula, terdapat hadis yang mengkhususkan tempatnya tepat di belakang imam, seperti hadis Anas Al-Mulaika, dan akan disebutkan selepas ini. Melalui kesemua hadis ini, kita dapat simpulkan bahawa makmum lelaki tidak dibenarkan berseorangan di belakang saf ketika berjemaah. Ini daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jika tidak ada seorang yang boleh menemaninya membentuk sebuah saf, maka imam dijadikan rakan membentuk sebuah saf, tuan-tuan. Maknanya, apa sebagai rakan sebuah saf? Jarak dia yang belakang tu tadi. Umpama macam berada dalam keadaan satu saf, tuan-tuan. Oleh sebab kedudukan bersententangan dengan imam adalah makruh, maka makmum disunatkan berada di belakang sedikit daripadanya. Ini yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas. Belakang sikit. Makruh kalau rapat. Kedudukan seorang perempuan adalah tepat di belakang imam, seperti mana dalam hadis-hadis yang telah dinyatakan. Sebab itulah tidak berlaku timbulnya. Kenapa tak berlaku di belah kiri? Sebab tidak ada dalil yang khusus tentang perempuan berada di belah kiri belakang kita, tuan-tuan. Okey? Macam mana kita nak harmoni kan? Kok lepas ni kita semayang kat rumah, baiklah macam tu. Suami kat depan, isteri dekat belakang. Tapi sekarang ni berdua dah jarang dah. Kenapa jarang berdua? Sebab ada anak. So tak adalah timbul isu yang berkaitan. Tapi kalau umur dah 60 lebih, anak-anak semua dah kahwin kan, pergilah berjemaah kat masjid, tuan-tuan, ya. Dah 60 lebih, pergilah berjemaah kat masjid. Saya rasa insyaAllah masa tu kita dah tak ada masalah dah, ya. Saf pun boleh bercampur kan. Maknanya saf boleh bercampur ni maknanya rapat lah saf. Lelaki dengan sebelah-sebelah pun dah rapat, ya. Doakanlah vaksin-vaksin yang dibawa, tuan-tuan, keadaan yang sihat, tuan-tuan, ya. Walaupun kita doakanlah yang terbaik, sebab ramai kan orang alim dah pergi dulu daripada kita, yang terkini minggu lepas Syekh Ali Jabir, tuan-tuan, ya. Bukan suara wadah, bukan orang biasa-biasa, tuan-tuan. Lepas tu Syekh Abdul Rahman Al-Qadri apa ni yang dekat Indonesia tu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pun ada juga yang meninggal, tuan-tuan dan mati. Doakanlah baik-baik. Ada sahabat-sahabat saya yang di Selangor, madrasah dia yang terlibat kena COVID sekarang ni, tuan-tuan. Doakanlah yang baik-baik, tuan-tuan. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik, dan kita doalah Allahumma tahtim alaina bi husni khatimah. Allah Taala menamatkan riwayat kita ni, tarik nyawa kita ni dalam keadaan yang baik di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan, ya. Janganlah dalam keadaan yang tidak baik, tuan-tuan. Okey. Maka penggunaan kias pada masalah yang berkaitan dengan kedudukan makmum perempuan tidak boleh diamalkan kerana adanya dalil yang menerangkan keadaan ini. Sedia maklum bahawa kias adalah salah satu daripada cabang ijtihad. Namun kaedah di bawah tidak membenarkan kias digunakan, iaitu la ijtihada ma'an nas. Tiada ijtihad dengan kewujudan nas dalil. Selain itu, tiada suatu illah sebab yang sama telah menghalang penggunaan kias. Illah lelaki berada di sebelah imam ialah untuk menjadi temannya, manakala perempuan pula membawa fitnah. Jika kias tetap digunakan dalam masalah ini, bermakna kias yang tidak tepat dan batil telah digunakan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama usul fiqh di dalam kaedah al-qiyasu ma'al fariqil batil. Kias berserta perbezaan illah sebab adalah batil. Maknanya tidak boleh berlaku kias yang menyebabkan batil, tuan-tuan. Okey? Jelas clear So, khulasahnya, bila berjemaah jangan pening-pening kepala. Apa yang kita
buat sebelum ini, teruskan. Tak ada masalah tuan-tuan. Dan yang paling penting kita kena ajar dan didik itu kanak-kanak yang dia seorang. Janganlah biarkan dia tokat-kanting seorang-seorang kat belakang. Ada ruang dekat depan, so tarik dia duduk di belah hujung depan tuan-tuan. Okey? Dalam kita berjemaah dengan isteri kita, suami, isteri dekat belakang tuan-tuan. Jarakkan sedikit tuan-tuan. Tidak sama seperti imam lelaki dengan makmum lelaki yang seorang tuan-tuan. Okey? Clear Jelas Dan yang terakhir tuan-tuan, beberapa orang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan, maka kedudukan mereka adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa neneknya Mulaikah menjemput Rasulullah SAW untuk menjamuan makan yang disediakan olehnya untuk baginda. Maka baginda pun makan, kemudian bersabda, berilah kamu supaya aku menjadi imam solat kamu. Anas berkata, aku pun bangun menuju ke arah selai tikar yang disediakan untuk kami. Tikar itu telah menjadi kehitaman kerana sudah lama tidak digunakan. Lantas aku pun mengenjiskannya dengan air. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan aku berbaris bersama anak yatim di belakang baginda. Dalam keadaan orang tua nenekku Mulaikah berdiri di belakang kami. Rasulullah SAW solat 2 rakaat menjadi imam kepada kami. Kemudian baginda pun beredar tuan-tuan. Okey? Dan perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW telah menunjukkan kepada Anas bin Malik berkaitan dengan saf solat tuan-tuan. Okey? So rasahnya tadi yang berkaitan, itulah keadaan saf bila berjemaah, adanya lelaki dan adanya perempuan. Dan kita kena tahu juga tuan-tuan, kalau kita berjemaah ada dalam keadaan yang perempuan tu, pastikan kanak-kanak perempuan di depan daripada perempuan dewasa tuan-tuan. Okey? So clear dalam perkongsian ni. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita nak tutup? Ada tak? Tak ada. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey. Dia berkaitan dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ataupun hayyul qayyum tuan-tuan. Tetapi dalam perbahasan yang dia punya yang paling jelas dan tepat adalah hayyul qayyum. Tapi dari segi masdar dan lughatannya tu tak ada masalah walaupun disebut dengan hayyul qayyum tuan-tuan. Sebab dia bukannya berkait rapat dengan dalil Al-Quran, yang boleh dia sebagai satu zikir dan istighfar yang boleh dipakai tuan-tuan. Okey, so khulasahnya, kalau kita boleh dengan hayyul qayyum, clear. Nah, hayyul qayyum pun itu kebiasaan yang biasa kita buat tuan-tuan. Okey, sebab kerana itu adalah dari segi perbahasan tata bahasa sahaja. Tetapi dari segi maknanya sama tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, satu istighfar. Tapi yang lebih baiknya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa ahdika mastata', sampailah kepada habis istighfar yang berkaitan. Okey? Cuma dalam bab ayat kursi, huwal aliyul azim kan, dalam ayat kursi tuan-tuan, dia punya penghujung-penghujung yang berkaitan. Okey? Jelas clear So sekadar itu saja perkongsian kita tuan-tuan. Mohon maaf salah silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah wa syaril la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam fil husn. Inna man wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan akhir kalam saya, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar, dan doalah banyak-banyak tuan-tuan. Semoga kita diberi peluang untuk berjemaah di rumah Allah Ta'ala ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.